Hai, jumpa lagi kita hari ini. So, aku ada satu cerita nak dikongsikan dengan korang, iaitu cerita mistik yang telah berlaku pada diri aku pada tahun 2002. Secara ringkasnya, aku adalah seorang ahli pengakap waktu sekolah dulu. Masa tu tingkatan 4. So, aku join satu jambori ataupun dipanggil Jambori Pengakap Malaysia kali ke-10 yang dibuat di SIK Kedah. Okey, so aku daripada sekolah Clifford, Kuala Kangsar, 2 orang je wakil. Okay, secara ringkasnya jambori ini dibuat beberapa tahun sekali, 4 tahun sekali macam tu, menghimpunkan seluruh ahli pengakap daripada seluruh Malaysia dan juga dijemput beberapa wakil daripada luar negara. Ada 6 negara kalau tak silap aku, daripada Hong Kong, Thailand, Singapura, Indonesia dan sebagainya. Okey, so dijadikan cerita bila kita orang sampai saja di Kedah, dah register semua, kemudian aku dan juga kawan-kawan aku pergi ke kawasan tapak untuk kita orang bina kemah. Okey, so masa kita nak bina kemah tu, tiba-tiba nampak ada satu pokok besar yang mana dahan dia tu dah reput. So kalau buat kemah kat situ, takut-takut dahan yang reput tu jatuh dan kena kemah, jadi boleh membahayakan semualah. Pihak penganjur telah mengarahkan kita orang untuk pergi cari tempat baru untuk jadikan tapak kawasan daerah Kuala Kangsar. Tim aku diketuai oleh Cikgu Amin telah pun bawa naik ke atas bukit sikit di bahagian belakang sekali di kawasan Negeri Perak punya tapak kemah. So kita orang jumpa satu kawasan di belakang, memang di belakang sekali, dan Cikgu Amin dah arahkan kita orang untuk clearkan tapak tu daripada hutan belantara. Kau tahu lah hutan kan, sampai jadi padang jarak, padang terkukur aku boleh kata, sebab clean daripada hutan, tinggal tanah sahaja. Sebab kita nak bina kemah, buat surau, tempat makan dan sebagainya. Jadi ada pokok yang besar-besar, semua habis ditogilkan. Hari pertama selesai, hari kedua banyak aktiviti telah aku lakukan, masak, manah, melawat tempat orang dan sebagainya. Hari ketiga berjalan seperti biasa, dan hari keempat telah berlaku sesuatu di tapak kem kami. Setiap kawasan negeri yang bagi yang berkemping ni, dia ada pintu masuk dan pintu keluar. Daerah Kuala Kangsar ni bahagian belakang, jadi di bahagian kita orang ni ada satu pintu untuk keluar. Kita orang bina satu pondok untuk pos pengawal lah, kita kata, keluar masuk tu ada petugas daripada kalangan ahli pengakap jugalah yang akan rotate bertugas di situ. Okey, jadi setiap masa kalau mana-mana ahli daripada Negeri Perak yang nak keluar, kena register waktu bila keluar, nama siapa, tujuan keluar, nak pergi tandas ke, pergi mandi ke, nak pergi beli barang ke dan sebagainya lah. Masa tu jam lebih kurang dalam 11 suku, 11.30 malam. Masa tu ramai yang dah masuk tidur. Aku join, ada 2 orang budak Malay College yang bertugas malam tu dekat bahagian pos lah untuk jaga. Okey, aku boleh lepak belakang dia orang. Aku ambil gitar dan aku main murang lebih kurang. Kemudian aku borak-borak lah dengan budak MC tu. Lebih kurang 11.45 aku mata dah mengantuk. Jadi aku cakap kat dia, aku nak baring sekejap. Kalau aku terlelap, korang kejut kalau aku suruh masuk kemah, sebab tak sesuai lah tidur kat situ kan. Okey, jadi budak MC tu kata, okey, kalau kau terlelap aku je lah. Dia kata, okey, tak apa, aku membaring. Aku tak sedar bila aku terlelap, tak selesa agaknya. Kemudian aku terjaga. Bila aku terjaga, aku tengok jam. Masa tu lebih kurang pukul 3 pagi, dan aku berada di atas sebuah meja yang dibuat daripada buluh. Jadi masa mula-mula aku tidur, saya ingat aku tidur dekat tempat pos pengawal belakang budak-budak MC tu. Macam mana aku boleh ada dekat atas meja? Kemudian aku masa tu kebetulan spek mata aku patah, jadi aku tak berapa nampak sangat kawasan tu. Jadi dalam keadaan mamai dan tak berapa nak jelas sangat pandangan aku. Aku tak dapat cam kat mana aku. Ini bukan kawasan tapak perkemahan aku, ni bukan tempat yang aku tidur tadi. Jadi aku turun dari meja dan aku berjalan. Aku berjalan. Aku nampak ada kemah Rustia di sebelah kanan, di sebelah kiri ada kemah bersusun. Lepas tu aku nampak ada 2 biji kemah yang sama macam kemah aku. Aku masuk satu kemah. Aku tengok dalam kemah tu lain, tak macam kemah aku. Sebab kemah aku bersepah, baju pun semua terabur, aku tak kemas pun. Aku masuk kemah yang satu lagi. Masuk tengok ada satu torchlight tergantung, dan pun macam bukan kemah aku. Aku keluar balik. So aku berjalan, aku mamai kan, jadi tak berapa nak clear. So aku pergi, kemudian aku berselisih dengan 2 orang budak yang aku tak kenal. Aku tak sure 2 orang ni budak mana, tapi yang peliknya, dia orang macam tak nampak aku. Okey, untuk mengatakan korang, masa tu aku pakai t-shirt warna kuning ataupun t-shirt rasmi Negeri Perak punya, sebab t-shirt tu memang diberi untuk menandakan aku ni budak Perak. Jadi
rule di sana masa jambori itu, budak-budak negeri mana-mana pun tidak dibenarkan masuk ke dalam tapak kem negeri lain, kecuali ada guru ataupun ada wakil petugas yang datang melawat pada waktu yang dibenarkan. Aku terus, aku betul-betul jalan tengah-tengah di antara dua orang yang berjalan tu, seolah-olah aku menyelisihi ataupun aku tembus dua orang ni. Aku pun tak tahu nak explain macam mana. Jadi aku lepas tu, aku terus jalan, kemudian aku tengok bahagian, aku rasa kayak mau rusti dia orang lah, bercahaya, ada dua orang yang sedang bersembang, borak, minum air, dan aku tengok dua orang masa seolah tak nampak aku. Jadi aku mana nak fikir, aku terus jalan. Aku jalan. Aku tak tahu nak pergi mana sebab tengah malam, lampu tak banyak walaupun situ kawasan camping kan, ada lampu yang ni, tapi tak berapa nak clear sangat. Jalan, tiba-tiba aku ternampak satu papan tanda yang dibuat dengan menggunakan macam daun, dia buat pakai buluh atau daun rembia gitu, dia disulam dan tertulis satu perkataan yang membuat aku terkejut. R-O-M-P-I-N, rompin. Rompin ni Negeri Pahang, cakap lati kan. Macam mana aku boleh ada kat Negeri Pahang punya kawasan? Aku apa lagi, aku terus lari dalam keadaan tak berapa nak jelas, lari. Aku terus macam tembus, terkeluar daripada satu kawasan. Muncul depan aku ialah budak MC dua orang tadi, duduk kat situ. Terus betul-betul depan dia orang. Betul dia orang pun terkejut. Dia kata, Tasnim, dia cakap kan, kau pergi mana kan? Kenapa kau keluar kata dia nama? Kau ingat tak, tadi aku tidur belakang dia orang dan dia orang tak sedar aku tak ada di belakang dia orang, hilang. Alih-alih dia tanya aku bila masa aku pergi, aku pun terkejut. Atau aku cakap kat dia orang, bila masa aku keluar, aku cakap, bila masa aku pergi. Atau aku dah tak tahan, kepala aku dah berserabut semua, aku pun lantak lah. Aku masuk dalam kawasan tapak kemah aku, Pulau Kangsar, dan aku terus masuk dalam kemah aku. Kebetulan kawan aku dah tidur masa tu. Aku masuk tidur dan aku biarkan sampai esok pagi. Kemudian kecoh lah cerita pasal aku dah pergi ke tempat lain kan. Jadi cikgu-cikgu bercakap-cakap dan sebagainya. Pagi tu aku rasa sangat lemah. Aku macam lemau, aku rasa macam tak bersemangat nak buat aktiviti. Aku rasa baru lepas buat satu aktiviti yang sangat memenatkan. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi dalam keadaan tu pun aku masih lagi buat kerja-kerja yang sepatutnya lah. Ada tugasan yang kena buat. Dan pagi tu aku tolong seorang cikgu untuk potong cili. Tengah aku potong cili tu, tiba-tiba ada seorang budak datang jumpa aku, cakap, Tasnim, Cikgu T panggil dekat kemah Urustia Perak Tengah, dia kata. Tak apa, aku basuh tangan semua. Kemudian aku pun turun. Aku tengok ada ramai cikgu-cikgu ataupun jurulatih pengakap yang berkumpul kat situ, termasuklah Cikgu T, lepas tu ada Abang Awi dan beberapa orang yang daripada daerah Perak Tengah. Kemudian dia panggil aku untuk duduk tengah. Datang dekat kawasan tu, orang tanya pada aku, betul ke apa yang berlaku pada aku semalam? Aku pun mengiyakan sajalah. Aku cakap aku kena pindah, aku pun tak tahu macam mana berlaku macam tu. Dia pun cakap, tak apalah, kita cubalah. Dia kiranya macam Abang Awi ni, dia boleh mengubat orang, jadi dia pun nak ubatkan aku. Jadi suasana jadi senyap sekejap. Kemudian dia ada baca something lah, dia baca apa-apa, dia suruh aku minum air. Kemudian dia ambil tangan aku, dia pegang, tiba-tiba dia pengsan. Abang Awi ni pengsan. Dia macam baring. Slow je dia baring. Kemudian selang beberapa saat, dalam lebih kurang 15 saat, berkuasa lebih kurang itu, tak lama sangat lah, dia bangun balik. Dia bangun tapi mata dia tertutup. Tiba-tiba dia bersuara, Assalamualaikum.